Wallahil azim, saya dengan Muhammad Nazir Garah ketika itu kami tidak pernah terfikir benda yang tidak baik. Dan kami menerima orang ini dengan baik. Malah perniagaan kami bukannya kecil juga ketika itu. Dengan rela hatinya atas cadangan beliau, kami telah melepaskan 50% share di dalam entiti perniagaan Kedai Asia kepada beliau. Tetapi malangnya, saya ringkaskan di sini, setelah beberapa bulan, saya sendiri dan partner saya Muhammad Nazir Mustafa Qarah sebagai entiti yang legit di dalam perundangan Arab Saudi, tuan punya syarikat tersebut tidak pernah melihat duit, malah tidak pernah melihat akaun kami sendiri. Kami tidak tahu sama adakah wujud Saudi Riyal 1 juta tersebut ataupun tidak. Setelah 4-5 bulan dan Muhammad Nazir Garah, saya sendiri rasa something is not right. Selepasnya berlakulah apa yang saya fikir hari ini ia sebenarnya telah dirancang dengan baik oleh orang ini. Hari ini orang ini telah dijemput oleh KMR dan juga KRMJ. Saya pun tak tahu apa nama penuh dia. Tapi saya yakin Kelab Rakyat Malaysia di Riyadh dan juga Kelab Rakyat Malaysia di Jubil. Sebagai ahli panel utama bagi membincangkan kesan-kesan COVID-19 kepada businessman Malaysia yang berada di Arab Saudi, ahli-ahli perniagaan Malaysia di Arab Saudi. Saya ingin ulangi di sini, orang ini adalah orang yang dijemput sebagai panel tersebut. Dan orang ini juga setelah ditendang saya dan juga Muhammad Nazir Mustafa Qarah, legitimate owner of the company of Kedai Asia International LLC, beliau telah menukar agreement bersama landlord kedai kami di Ar-Rawdah kepada syarikat lain dan menukarkan juga jenama kedai tersebut kepada jenama baru sebagai Asiana Grocer. Saya sangkakan saya adalah mangsa pertama, tetapi setelah saya buat siasatan, saya bukan mangsa pertama. Yang saya tahu dalam pengetahuan saya adalah orang yang ketiga. Orang kedua daripada Pulau Pinang dan orang pertama daripada Perlis. Saya sangkakan saya adalah orang yang terakhir. Tetapi betul, Allah itu maha besar. Setiap hari saya berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bagi rakan-rakan yang mengenali saya, tahu keadaan saya pada tahun lepas, semenjak bulan April sebelum Ramadan hinggalah lewat ini, bagaimanakah keadaan diri saya, sedihnya saya, depresnya saya dan teruknya perniagaan saya, dan saya kehilangan wang kesemuanya kerana orang ini. Hasil doa saya yakin Allah tunjukkan satu persatu. Rupa-rupanya saya bukanlah orang pertama dan saya juga bukan orang terakhir. Selepas saya, ada lagi orang-orang lain yang telah dipergunakan atau dimanipulasikan oleh orang ini dengan modus operandi yang sama. Mungkin tajuk sahaja berbeza, caranya tetap sama. Orang ini juga telah meyakinkan ramai rakyat Malaysia di Makkah dan Jeddah, khususnya daripada kumpulan rakan-rakan di MJ Borders, untuk invest yang kononnya untuk perniagaan entiti Kedai Asia. Saya tahu ada beberapa yang sudah dapat pulangan mereka, tetapi saya juga tahu ramai yang masih tidak dapat wang mereka seperti yang dijanjikan oleh beliau. Kalau kita kaji balik, teknik ini adalah lebih kurang teknik Ponzi scheme. Pernah dengar saham Pak Mantelo?
pernah dengar saham beli lot hotel di Mekah? Ini lebih kurang saham kedai runcit. Individu yang anda jemput ini malam ini menggunakan modus operandi yang sama, dan saya yakin ini adalah medium untuk dibuat comeback. Kerana saya tahu perniagaan yang beliau curi dan khianati itu, yang telah beliau manipulasikan itu, sangat tenat dan teruk, dan kewangannya sangat berbahaya. Sebelum ini saya hanya senyap dan tidak pernah berkata apa-apa kerana saya cuba untuk menenangkan diri saya. Saya ambil masa hampir setahun. Tetapi setelah saya menulis buat kali pertama di Facebook atau atas nama Husamku, Facebook yang anda tengok ini, dan bercakap secara terbuka, subhanallah, terlalu ramai orang telah menghubungi saya dan menceritakan masalah mereka yang mereka sedang hadapi. Antara mereka juga adalah bekas-bekas tim yang beliau tubuhkan untuk mengkhianati saya dan Muhammad Nazir Garah ketika dalam proses beliau untuk mencuba mengambil alih kedai Asia dengan kaedah yang beliau gunakan ini. Dan orang itu dan kumpulan tersebut atau tim tersebut sedang menghadapi masalah yang besar di Malaysia kerana mereka mengalami masalah dari segi perundangan, melibatkan kementerian yang terlibat dengan Makis, melibatkan juga Kementerian Kewangan di bawah Akta Amla dan juga lain-lain, dan nama mereka disenarai hitamkan kerana orang ini. Mereka yang mengalami masalah tersebut datang berjumpa saya dan menunjukkan semua bukti-bukti tersebut. Saya tahu individu ini juga didokong oleh isterinya yang sangat-sangat taat dan setia dan juga berdedikasi serta konsisten. Mereka ini seperti Bonnie and Clyde, dan gabungan mereka berdua tidak akan terhenti untuk melakukan perkara yang sama mengikut kepakaran masing-masing. Sebelum ini saya tahu mereka juga telah menceritakan kepada ramai rakan-rakan ekspatriat kita di Mekah, Jeddah dan sebagainya. Mereka mahu mengambil tindakan undang-undang kepada saya kerana telah memalukan mereka menulis secara terbuka di dalam Facebook. Saya tidak ada masalah dengan perkara tersebut. Dan saya memang menunggu dan bersedia sekiranya mereka mahu saman saya. Dan saya juga tahu implikasi-implikasi perundangan melalui video saya ini. Tetapi sebenarnya sekiranya saya disaman, yang lebih teruk adalah mereka berdua kerana segala pekung mereka serta bukti-bukti akan dibuka secara umum di dalam mahkamah. Saya mengambil inisiatif ini atas dasar dua hadis tadi untuk rakan-rakan di Malaysia untuk memaklumkan bahawa ini adalah sebahagian daripada proses modus operandi mereka bagi mendapatkan pelabur-pelabur dan keyakinan baru kerana kumpulan yang lama sudah habis tarikh luput mereka. Itu perumpamaan yang saya gunakan. Maka mereka memerlukan inventory baru bagi melancarkan kewangan mereka. Dan anda yang bakal menonton program malam ini pada pukul 9 malam, anjuran Kelab Rakyat Malaysia Riyadh dan juga Kelab Rakyat Malaysia Jubail adalah target atau sasaran mereka selepas ini. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga habis. 22 minit, hampir setengah jam. Sekali lagi, saya ingin memohon maaf sekiranya video ini mengguris perasaan sesiapa. Dan saya doakan semoga krisis kita dengan COVID-19 ini akan berlalu tak lama lagi dan kita semua dapat berjumpa dengan keluarga kita sayangi, baik maupun di Arab Saudi dan juga rakan-rakan lain di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa.